Tuan-tuan muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah juga kita hari ini dapat sama-sama berada pada bulan yang mulia, iaitulah bulan Al-Mubarak, Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Bulan Ramadan yang ianya merupakan bulan yang diturunkan padanya Al-Quranul Karim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang mana padanya diturunkan Al-Quranul Karim. Ianya merupakan bulan yang dipanggil juga sebagai Sayyidus Syuhur, iaitulah raja kepada segala bulan. Di antara banyak keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan ini, tuan-tuan muslimin dan juga muslimat sekalian, iaitulah yang disebutkan sebagai malam Lailatul Qadar. Adapun tuan-tuan muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, ala kulli hal, dalam banyak keistimewaan, kelebihannya kita pada hari ini berada pada bulan yang mulia tersebut. Bulan yang dinanti-nantikan oleh mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana yang ditunjukkan Nabi SAW sebelum Nabi SAW masuk Ramadan di bulan Rejab dah. Nabi SAW, seperti mana hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW berdoa, Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa ballighni Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah daku pada bulan Rejab dan juga bulan Sya'ban, dan berkatilah daku, sampaikanlah ya Allah sehingga pada bulan Ramadan. Menunjukkan bahawasanya Nabi SAW tidak sabar-sabar untuk menghadapi bulan Ramadan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pedoman kepada kita semua, supaya dipanjangkan usia untuk dapat sama-sama menjejaki bulan Ramadan yang mulia. Tuan-tuan muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu puasa sebulan dalam bulan Ramadan, seperti mana yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum daripada kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Tuan-tuan muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, bulan Ramadan ini juga adalah bulan madrasah, di mana kita berada pada bulan ini adalah bulan untuk mendidik hati kita agar ianya menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah melalui ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah syariatkan. Ibadah puasa ni tuan-tuan, kaitan dia, natijah dia, penghujungnya bila mana kita sama-sama beribadah puasa sebulan penuh, dan ibadah tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Natijahnya, hadiahnya, iaitulah yang namanya ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan madrasah, bulan rahmat, yang mana seseorang itu tuan-tuan, dia hadir dalam bulan ini adalah untuk dia mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ibadah puasa ni tuan-tuan, seperti juga ibadah-ibadah yang lain, ianya mestilah dimulai dengan seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru dalam bab ibadah puasa ni, dalam pensyariatan ibadah puasa ni, iaitulah seruan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu
amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kebiasaannya kalau disebutkan dalam tafsir ya ayyuhalladzina amanu, biasanya ayat ini diturunkan di Madinah Al-Munawwarah setelah hijrah Nabi SAW. Bila ayat yang dinamakan sebagai Madani, biasanya namanya tuan-tuan ma ba'dal hijrah, apa yang selepas hijrah Rasulullah SAW, maknanya selepas mereka ini daripada Mekah Al-Mukarramah berhijrah ke bumi Madinah. Kalau ya ayyuhan nas, maknanya banyak yang turun di bumi Mekah Al-Mukarramah. Kerana orang-orang di saat berada di bumi Madinah, kebanyakannya mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud orang yang beriman ini, muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian? Siapa mereka yang Allah Subhanahu wa taala seru, yang mereka ini beriman? Yang mana kalau kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya kita akan menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala ini. Bukan setakat ibadah puasa, bahkan pada ibadah-ibadah yang lainnya, kerana iman yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ini. Firman Allah Subhanahu wa taala pada menceritakan, menyebutkan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di awal surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa ni. Nombor satunya, yang pertamanya, alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitulah mereka-mereka yang membenarkan, yang beriman dengan perkara-perkara yang ghaib. Apa itu perkara yang ghaib, tuan-tuan? Dia membenarkan benda-benda yang ghaib. Dia membenarkan perkara-perkara yang ghaib. Perkara yang ghaib ini adalah benda yang tak nampak, tapi dia percaya dengan hatinya dan juga lidahnya. Iaitulah yang dinamakan di antaranya Allah Subhanahu wa taala yang disembah, para malaikat Allah Subhanahu wa taala, rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Dia juga beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Ini seperti mana yang dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga di antara yang disebutkan oleh sebahagian ulama tafsir, iaitulah beriman dengan perkara-perkara yang ghaib ini, iaitulah dia percaya adanya hari akhirat, adanya hari kebangkitan. Setelah hidup di atas muka bumi ini, ada namanya satu lagi hari ataupun satu lagi daerah, iaitulah yaumul akhirah, hari yang selepas daripada hari di atas muka bumi Allah, hari di dunia ni, iaitulah namanya hari akhirat, yaumul hisab. Pada hari tersebut, tuan-tuan, juga kita ini dihisab, dihitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala amalan. Yang ini orang yang yakin, orang yang beriman sahaja dia membenarkan apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Termasuk dosa, termasuk yang namanya pahala, yang ini benda yang tak nampak. Termasuk yang namanya syurga, termasuk yang namanya neraka. Kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, solat secara berjamaah. Ada daripada kalangan kita, tuan-tuan, terus berada di dalam majlis ilmu. Yang ini tidak tuan-tuan, nak duduk dalam majlis ilmu, nak datang solat berjamaah kerana Allah SWT, tidak mesti dengan berbekalkan iman. Kalau tak yakin di sana adanya ganjaran daripada Allah, adanya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang susah nak datang. Dan kalau yang namanya pahala, yang namanya syurga, benda ni nampak, tuan-tuan, yang ni bukan namanya iman.
Kalau tiap-tiap orang datang ke Masjid Mujahidin solat subuh, Tok Imam menyediakan setiap seorang dapat RM1,000 satu waktu. Yang ini benda yang nampak macam ni tuan-tuan, saya kira penuh Masjid Mujahidin. Orang tak dengar kuliah macam ni, orang akan maknanya penuh lah. Tiap-tiap waktu akan penuh. Solat subuh bagi 1,000, solat zuhur bagi 500 seorang tuan-tuan. Yang ini cuba buat praktikal. Satu hari je, saya kira masjid kita memang akan penuh di mana-mana sahaja. Sebab apa? Sebab benda yang nampak, benda yang dilihat, yang dapat dirasa. Jangan kata RM500, jangan kata RM1,000. Pengalaman saya tuan-tuan, satu ketika dahulu belajar di bumi Syria, RM100 diwar-warkan oleh para pelajar, yang mana di masjid sekian akan dibagikan kepada pelajar-pelajar RM100 seorang. Adalah sebahagian pelajar yang percaya tuan-tuan, dia pergi masjid solat subuh, memang dapat sungguh 100. Dia balik je, dia pun bagi tahu kepada sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain tak apa nak percaya tu, yang tak apa nak beriman tadi tu, tak yakin dapat 100. Kali ni dia bila nampak depan mata, dia kata besok nak kena pergi juga. Nak kena pergi juga ni, nak dapat RM100. Besok ramai pergi tuan-tuan, rupanya ramai pergi, rupanya hari tersebut tak ada dah. Orang yang derma tu dah tak ada dah. Nak cerita masalahnya, nak sebut baru RM100. Dan ada di Syria ni tuan-tuan, ada banyak orang tabarruk. Ni masa zaman aman dululah. Dia jenis tabarruk kepada para pelajar yang mana datang belajar di satu masjid tu. Tiap-tiap bulan dia akan bagi duit, sebulan sekitar RM300. Yang belajarnya tak ramai mana pun, tapi bila tiap-tiap bulan ambil duit, ramai pula yang belajar. Masa time ambil duit cukup bulan tu, yang muka tak pernah nampak tiba-tiba ada. Ini yang namanya benda yang nampak, benda yang kita sebut pasal duit tuan-tuan. Ramai pula ambil, sampai syekh dia tengok 2-3 kali, atas bawah kan. Yang orang yang dia tak pernah yakin sangat, memang tak belajar, dia bagi separuh. Tapi nak sebut tuan-tuan muslimin juga muslimat sekian, yang namanya iman, dia bukan jenis benda yang nampak. Iman ni tuan-tuan, apatah lagi pahala ni, dia melebihi segalanya. Tak boleh nak dibandingkan dengan RM1,000, tak boleh nak dibandingkan dengan RM100,000. Ni pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan amat banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala dia Maha Kaya. Ini khas hadiah ini kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kuat iman dia tuan-tuan, orang yang berbekalkan keimanan yang jitu, dia akan dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa kenikmatan, penuh rasa keimanan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang dia berpuasa bulan Ramadan dengan penuh rasa keimanan dan juga mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Puasa dia itu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana dia yakin dengan iman dia. Disebutkan dalam ciri-ciri orang yang bertakwa tadi, yang beriman dengan perkara yang gaib, nombor satunya iaitulah dia yakin kepada adanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang dia sembah. Ni tuan-tuan, nombor satu nak disematkan dalam hal beriman kepada yang gaib itu, mestilah dia yakin betul-betul bahawasanya adanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang diibadahi, Tuhan yang dia sembah. Bila yang ini komplit tuan-tuan, iman ni komplit, dia teras, insya-Allah ibadah-ibadah yang lain akan dapat dilaksanakan dengan sesempurna mungkin, termasuk ibadah puasa yang kita bincangkan pada ayat ini. Allah Ta'ala sebut kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan ke atas kamu ibadah puasa sebulan.
pada bulan Ramadan. Orang yang beriman akan menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT seru, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita daripada kalangan mereka-mereka yang beriman kepada Allah, beriman seperti mana yang kita sebutkan dalam bab alladzina yu'minuna bil ghaib, dia akan menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala ini, iaitulah ibadah puasa yang sebulan. Siapa yang memerintahkan tuan-tuan ibadah ini? Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kita dalam niat puasa pula untuk puasa wajib ini, dia wajib sebelum menjelang fardu subuh. Itu digalakkan selepas sahaja solat isyak. Itu diniatkan ataupun dibagi ingat kepada orang ramai untuk niat untuk puasa esoknya ataupun selepas witir. Kedua-duanya tak ada masalah, kerana kewajipan seseorang itu diniat untuk puasa yang wajib. Jadi tuan-tuan muslimin dan juga muslimat sekalian, seperti mana puasa dia ni, dia sebutkan dalam niatnya, nawaitu sawma qadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sebutkan dalam maksud niat puasa tu tuan-tuan, nawaitu sawma qadin tu tuan-tuan faham ke? Kan, aku niat puasa pada esok hari, kan, untuk menunaikan kefarduan pada bulan Ramadan ini, pada tahun ini, lillahi ta'ala. Apa yang kita nak sebut? Lillahi ta'ala, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana ibadah puasa ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang yakin, dia akan melaksanakan dengan penuh rasa keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa ni tuan-tuan, pertamanya niat. Yang keduanya meninggalkan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Sama ada dia makan, dia minum, bersetubuh dengan isteri ataupun yang lain-lainnya daripada subuh sehinggalah fardu maghrib, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak buat semua itu semata-mata kerana menyahut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata kerana dia nak melaksanakan kewajipannya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan dia tak makan, kenapa? Kerana Allah SWT. Tak minum, kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak buat yang ini, kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia baca Quran, kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia datang jemaah, kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini namanya puasa tuan-tuan. Yang puasa yang macam ini, yang dia buat, dia tinggalkan kesemuanya itu adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jenis puasa macam inilah yang disebutkan dalam hadis kursi. Nabi SAW bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu dia bertambah. Al-hasanatu asyru amsalihha. Satu kebajikan amalan itu dia akan berganda menjadi 10, sehinggalah ila 700 dha'f, sehingga dia mencecah 700 kali ganda. Amalan ibadah ni tuan-tuan ada tentuan dia. 10 kali ganda, 700 kali ganda, 700 kali ganda, seperti mana firman Allah yang menceritakan tentang bab sedekah, amalan jariah. Yang ini sampai mencecah 700 kali ganda. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Allah boleh mencecah sampai 700 kali ganda. Ibadah kebajikan ini. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Yang puasa ni dia tak ada tertentu. Dia tak ada sebut 1 pahala, tidak disebutkan 10 pahala, tidak juga sampai 700 kali ganda pahala. Puasa ni punya kelebihan. Bukannya satu keganjilan puasa ni Tuhan,
Maknanya rahsiakan macam mana jenis pahala puasa ni tuan-tuan. Dalam hadis kursi Allah SWT berfirman illa shaum, manakala ibadah-ibadah yang lain ganjarannya macam ini, macam ini, macam ini. Adapun puasa Allah SWT sebutkan illa shaum, kecuali puasa. Ya Allah, nak kata hebatnya ibadah puasa ini. Allah SWT berfirman lagi fa innahu li wa ana ajzi bi, maka sesungguhnya puasa itu hanyalah untukku dan aku sendiri akan memberikan ganjaran yang setimpal kepada orang yang puasa. Kerana puasa ni tuan-tuan, seperti mana yang kita sebutkan tentang definisi tadi, dia tak makan, dia tak minum, dia tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT saat dia berpuasa, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak makan, kenapa? Kerana Allah. Dia tak minum, kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang diibadahi. Daripada waktu sekian sampai waktu sekian, dia boleh je tak, dia puasa tuan-tuan, daripada subuh sampai zuhur. Zuhur nak buka boleh tak ya Allah? Tadi dah puasa dah. Tak boleh, sebab syariat Allah macam itu sampai maghrib. Ataupun ya Allah, dah puasa dah daripada subuh, zuhur, asar. Asar nak buka ya Allah, kira okey lah tu. Buka puasa tuan-tuan asar, tak boleh juga. Kerana ini yang ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun ya Allah, dia dah puasa subuh, zuhur sampai ke asar, dekat maghrib lagi seminit je, seminit je nak masuk maghrib, dia buka dulu. Batal juga puasa tu tuan-tuan. Walaupun dia punya majoriti puasa tu banyak, tinggal seminit je lagi dia buka, saja-saja buka. Mudah-mudahan Allah SWT terima. Tak tuan-tuan, tak, syariatnya tak macam tu. Dia sahnya bila dah menjelang maghrib, masuk maghrib baru boleh buka. Saat itu pun Nabi SAW galakkan supaya dipercepatkan buka, jangan lambat. Ada keberkatan, ada faedah dia, ada sunnah dia, menyegerakan berbuka, jangan lambat-lambat. Saja-saja kononnya nak tambah pahala lebih sikit kononnya, setengah jam selepas baru buka. Ini bukan maknanya menambah puasa tuan-tuan. Takut-takut kurang keberkatan pada ibadah puasa. Maknanya tepat pada waktunya itu dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa buat macam itu? Kerana Allah. Dan orang yang puasa ni ajaibnya tuan-tuan, dia tak makan, dia tak minum kerana Allah. Sebab benda ni tuan-tuan, hanya dia dengan Allah SWT sahaja yang tahu. Orang yang tak makan ni tuan-tuan, kalau kita nampak dia tak makan, belum tentu memang dia tak makan, ataupun belum tentu dia puasa. Sebab orang yang jenis makan ke tak makan ni, dia boleh je makan seorang-seorang. Dia duduk dalam bilik air 1 jam, 2 jam, sambil mandi, dia minum sikit. Orang bukan tahu, hilang haus, hilang dah, maknanya dapat balik tenaga dia. Orang bukan tahu. Ambil makanan, pergi bilik air makan seorang-seorang, orang bukan tahu. Mandi 1 jam, 2 jam, orang bukan tahu. Dia mandi sambil minum lah, bukan mandi saja, mandi sambil minum, orang bukan tahu. Dia kumpulkan air liur dia tuan-tuan, kumpul sampai jadi satu cawan air. Lepas tu dia telan, lega, alhamdulillah, dapat minum air, contohlah. Orang bukan tahu. Maknanya yang ini yang namanya tuan-tuan, orang yang melakukan ibadah puasa betul-betul hanya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia laksanakan itu, kalau dia tak minum tuan-tuan, ianya dengan niat dia. Dengan memang niat dia tak puasa. Memang niat dia tak puasa. Tak puasa tapi tak makan. Orang semua menyangka yang dia puasa. Dia macam kita juga, tak makan daripada sekian waktu, sampai berbuka dia buka sekali. Cuma dia niat memang tak puasa. Sama juga tuan-tuan, ibadah puasanya tak diterima di sisi Allah. Itu sebab ibadah puasa ni unik dia tu, dia bergantung niat dan juga iman seseorang. Tahap dia yakin dia tinggalkan ini kerana Allah.
Dia bergantung kepada niat. Kalau orang dia niat, dia berpuasa dan ditinggalkan semata-mata kerana Allah, insya-Allah ibadah puasa macam ni diterima di sisi Allah SWT. Adapun niat dia tuan-tuan, dia niat memang tak nak puasa, tak makan tak minum, memang sekali-kali tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dia niat puasa, tiba-tiba terminum, yang ini tetap diterima di sisi Allah. Terminum, yang namanya terminum, tetap diterima di sisi Allah SWT. Sebab niat. Cantiknya ibadah puasa ni dilakukan kerana ianya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab Allah Taala sebut illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi, maka puasa ni ianya adalah bagiku dan aku sendiri akan memberikan ganjaran yang setimpal kepada mereka-mereka yang melaksanakan ibadah puasa. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Oleh kerana itu, bila menyebut tentang ibadah puasa ni, puasa yang begini cantik, puasa yang betul-betul dilakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala ini, dicantikkan pula tuan-tuan dengan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat dia tinggalkan makan, minum dan sebagainya sahaja, bahkan dalam ibadah puasa itu dihiasi pula dengan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus dia meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang sesempurna macam ini, insya-Allah puasa yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan pada penghujungnya yang namanya takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang Quran sebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu beroleh ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya nak pusing balik kepada tajuk iman tadi tuan-tuan sikit. Sebenarnya dah habis dah masuk takwa dah. Mudah-mudahan ibadah kita ni, puasa kita yang pertama ni, sampai ke penghujung nanti, ianya ibadah yang betul-betul, yang benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu benda tuan-tuan nak sebut tentang iman tadi. Iman ni dia sifat dia yazid wa yanqus. Kejap-kejap dia naik, kejap-kejap dia turun. Nak kena jaga maintenance dia yang dalam ni, nak kena jaga selalu. Jadi di antara tipsnya tuan-tuan, bulan Ramadan ini usahakan macam mana kita nak kekalkan amalan ibadah ni istiqamah. Baca Qurannya, kalau sebelum ni jarang baca Quran, bulan Ramadan ni mesti hari-hari baca Quran. Mesti hari-hari, sebab dia adalah merupakan hari jadi kepada Al-Quranul Karim. Kepada yang dah mahir tuan-tuan buat majlis tadarus, yang ni sunnah. Tadarus ni orang baca, yang lain dengar. Lepas tu orang yang dengar tu pula baca, yang satu lagi dengar. Ini namanya tadarus. Tadarus Al-Quranul Karim, sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang tak pandai baca, minta maaf sebut tuan-tuan, usahakan macam mana kita ni nak meningkatkan diri, bagaimana kita ni nak boleh membaca Al-Quranul Karim. Kalau tak pandai baca tuan-tuan, jangan malu-malu, jangan segan-segan, kan? Jangan nak buat diri itu macam dah pandai baca, kan? Mentang-mentang dia tak pandai baca tapi buat gaya macam pandai baca, seperti mana yang ditunjukkan oleh Sudin dalam filem Piramli itu, kan? Masing-masing dapat surat daripada anak pendekar mustaq. Semua tiga-tiga tahu, rupa-rupanya semua tak tahu baca. Dapat kepada Aziz, Aziz kata dia tulis syair lah. Dia pun baca Al-Kisah, Al-Kisah maka tersebutlah kisah. Yang satu lagi jawab Tayyib, sang kancil datang beramai-ramai, sampai habis. Tak betul. Dapat kat Ramli, terbilik-bilik dia tulis bacaan. Tak pandai baca dalam majlis tahlil, majlis Yasin, dia pegang buku Yasin ni terbalik tuan-tuan, lepas tu dia baca, kan? Gaya macam tahu, rupa-rupanya baca terbalik, tak tahu, tapi buat gaya macam tahu. Sampai saja dekat Sudin, surat tersebut Sudin kata dia tulis Arab. Dia pun baca,
Sudin baca wal padang fasiru ta'adu dil pokok kayui panas kuteriqu. Apa dah kuk tu qalqalah kubra, kalau tuan-tuan nak tahu kan, qaf hujung pada hujung kalimah. Apa maksud tu? Padang pasir panas terik, tak ada pokok dah. Saya pun tak ingat dah skrip ni kan. Ta'adu di pokok kayu, panas ku terik kan, tak ada pokok kayu, panas terik dah. Okey, mereka pun percaya yang apa yang dibacakan oleh Sudin. Khusyuk dengar, duduk sampai terduduk dengar kerana terlalu khusyuk. Sambung Sudin wal kurma. Apa itu? Buah kurma, kata dia. Nak buka puasuhu kehabisanul ladzi. Apa maksudnya itu? Buah kurma nak buka puasa sudah kehabisan. Sambung lagi Sudin, mereka ni sedang khusyuk lagi dengar. Ku pandungi kiri kanuni. Apa dah ni? Ku pandang kiri kanan. Wal saki baki, tumpuk-tumpuk tai unta. Bila sampai kat tai unta baru tahu yang dia kena tipu dengan Sudin. Rupanya tiga-tiga tak pandai baca, tapi buat gaya pandai baca. Adapun tuan-tuan muslimin juga muslimat sekalian, memang ada daripada kalangan orang Islam kita memang tak pandai baca Quran, minta maaf sebut. Dan inilah yang disebutkan, yang ini yang ditunjukkan dalam filem tersebut oleh Pak Haji Sattar, Allah yarham. Mereka memang sebenarnya disebutkan oleh Ustaz Badri Shah sebagai menyindir kepada orang-orang yang tak pandai baca ni. Adapun bulan Ramadan ni tuan-tuan, pertingkatkan diri. Macam mana kita ni nak meningkatkan diri kita, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk dalam tajuk iman tadi, iaitulah dengan kita ni dekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Bagi yang tak pandai baca, cari guru tuan-tuan. Cari guru, belajar untuk membaca Al-Quran. Sebab orang yang tak pandai baca Quran rugi. Orang yang pandai baca kemudian dia tak baca, itu pun rugi. Bagaimana pula keadaannya orang yang dia memang tak pandai baca Quran? Dia tak ada aset untuk dia baca. Bila sampai tahap dia berdosa tuan-tuan, macam mana dia nak dekatkan diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ibarat dia tak pandai solat, dia berdosa, tapi dalam masa yang sama dia tak pandai solat, tak boleh nak dia merayu, tak boleh nak mengadu kepada Allah, terus dia hanyut dengan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal iazu billah min zalik. Adapun orang yang tahu, bila saat rasa jauh, bila saat dia nak menambahkan iman, dia baca Quran. Ini namanya untung. Orang yang baca Quran mahir ma'asafaratil kiramil barar, kedudukannya bersama dengan para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang dia tak mahir mana, dia belajar juga tapi lidahnya dah telat dah, lidahnya dah tua dah, susah sangat. Ustaz kata qalqalah kubra ni ada dua, satunya akbar, satu lagi yang biasa. Kalau yang bertasydid pada hujung kalimah itu kena bunyi lama sikit. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Lama sikit, lambat sikit. Kalau yang kubra yang tak bertasydid, yang ini cepat terus. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Terus. Tapi bila mana ustaz ajar tuan-tuan, yang ini Allah susah nak buat. Macam-macam versi bunyi. Ustaz banyak bunyi kan? Watab, dia pergi tabat yada abi lahabin watab. Macam-macam gaya. Ada yang jenis pula baca tabat, kita cakap panjang sikit kat situ, lama sikit, ambil masa. Dia pula tabat yada abi lahabin watab. Macam-macam gaya. Maknanya dah keras, dah susah nak sebut. Ada yang pula betul dah, kan? Dekat tasydid tu betul. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Okey. Tiba-tiba ayat yang kedua pula, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Allah. Tak jadi juga. Maknanya tuan-tuan, yang itu susah nak betul. Macam-macam alasan dan sebagainya. Yang disebutkan Nabi SAW, fa'alaihi syaqun, susah. Dia baca susah, kejap salah.
Ustaz ni betulkan yang ini, ustaz ni betulkan yang ini. Walau dad mula ada istitalah lah. Kadang-kadang ada bunyi dad ni ditukar kepada dal contoh. Ustaz kena betulkan. Huruf qaf ditukar kepada kaf. Ihdinas siratal mustaqim. Dia baca kaf. Ustaz kena betulkan. Yang ini susah tapi untuk betul. Fa'alaihi syaq, susah. Falahu ajran. Maka baginya 2 pahala. 1 pahala sebab dia baca dapat pahala. 1 lagi sebab salah. Ya Allah, mukjizat Quran. Salah dapat pahala Allah. Ibarat kita bawa laju kereta kena saman. Saman itu bukan kita bayar duit, kita dapat duit. Oh, seronok dapat saman, kan? Hebatnya Quran, salah itu Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran pahala. Itu sebab orang yang belajar ni dia susah pahala, tuan-tuan. Kan saat kena rotan dengan guru ke, nak bagi betul pahala, tuan-tuan. Ya Allah. Menangis pula pahala, tuan-tuan, baca Quran ni. Sebab itu dalam bulan Ramadan ni sempena dengan hari jadi Al-Quran. Yang ini muslimin dan juga muslimat pertingkatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim sebagai menyambut hari jadinya ini. Mudah-mudahan iman kita ni Allah Subhanahu wa taala kurniakan tuan-tuan pada kedudukan yang senantiasa yazid tambah, insya-Allah. Kerana hari jadi Quran, bulan Ramadan, ianya tak dapat dipisah dengan Quran. Baca Quran sebanyak-banyaknya. Baca Quran, kan, ambil masa peluang untuk kita senantiasa berdampingan diri kita dengan Al-Quran Al-Karim. Adapun satu lagi nak jaga iman ni, muslimin juga muslimat sekalian, jangan melakukan perkara-perkara ataupun sesuatu yang disebutkan maksiat kepada Allah SWT. Kalau sebelum ni contohlah biasa dengar radio, naik kereta, traffic jam dan sebagainya, biasa pasang Hot FM, Era FM, Flight FM dan berbagai-bagai FM lagi, tuan-tuan. Yang biasanya FM ni memang pasang lagu, pasang perkara-perkara yang melawakan. Bulan Ramadan ni cuba usahakan pula tukar channel, pergi kepada channel yang namanya iKim FM. Walaupun saya bukan duta dia pun, tapi kempen. Tukar sekali-sekala, pergi buka kepada belajar-belajar dengar iKim FM 91.5. Sebab iKim ni saja, tuan-tuan, di antara radio ada pasang Quran, ada pasang tazkirah sikit bagi ingat kepada iman, bagi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak harap kepada Era FM, tuan-tuan, pasang Quran, ya, tiba-tiba buka Era pasang Quran, maknanya ada orang meninggal lah tu. Maknanya ada raja meninggal lah tu, maknanya ada agung meninggal lah. Maknanya tunggu orang meninggal dulu baru pasang, baru dengar Quran. Kan tiba-tiba Fly FM pasang Quran, ada tazkirah, maknanya ada orang meninggal lah tu, tuan-tuan. Tunggu orang meninggal barulah ada pasang Quran dan sebagainya. Tapi kalau Ramadan ke sama aja. Kan kalau sebelum Ramadan dia pasang lagu, kan lagu kumpulan-kumpulan macam-macam, tak tahu nak sebut. Bulan Ramadan pun macam itu jugalah, lebih kurang, tuan-tuan. Jadi untuk kita, kerana iman ini, tuan-tuan, masing-masing punya yang menjaga je, bulan Ramadan usahakan bagaimana untuk kurangkan, usahakan macam mana nak kita ni maintain kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Cukup setakat itu saja. Yang baik adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kelemahan, segala kekurangan itu adalah daripada diri saya sendiri. Suka saya war-warkan, tuan-tuan, saya daripada Tahfiz Darul Furqan. Kami, tuan-tuan, ada membuka kepada sesiapa yang ingin memberikan sumbangan berbentuk berbuka puasa kepada pelajar-pelajar tahfiz yang duduk di asrama, hafiz dan juga hafizah, lebih kurang 300 orang. Kita dah buka dah, tinggal lagi lebih kurang 9 hari lagi. Jadi untuk hari-hari yang maknanya ada 9 ni, cari lebih kurang 9 orang lah kepada sesiapa yang berminat untuk memberikan tajaan berbuka puasa kepada pelajar tersebut, pelajar tahfiz. InsyaAllah tuan-tuan boleh berhubung dengan saya, boleh berjumpa dengan saya dan sebagainya, ataupun apa-apa sahajalah sumbangan. Kerana bulan Ramadan ini di antara kita ibadah, puasa dan sebagainya, ditunjukkan Nabi SAW. Nabi SAW ni suka menderma
Pada bulan Ramadan lagi kerap menderma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, di antara yang kita maknanya jalankan iaitulah sumbangan berbuka puasa. Jadi muslimin juga muslimat, kepada yang berminat, kita buka 1,500 untuk berbuka dan juga bersahur kepada pelajar tersebut. Adapun kepada majlis mujahidin sekali, tuan-tuan, kalau masih ada ruang, tuan-tuan masuk cepat-cepat. 30 hari itu maknanya tuan-tuan termasuk daripada kalangan 30 yang terbaik itulah. Jadi kita anggap seperti mana gambaran iman tadi, yakin betul-betul apa yang diganjarkan, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.